Buletin Didik 26 September bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM mempertimbangkan tindakan memindahkan guru yang menolak vaksin COVID-19 jika didapati tindakan itu mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, pertukaran negeri antara solusi yang terpaksa dilakukan bagi memastikan keselamatan murid-murid. Ya, itu satu contoh ya. Jadi bagaimana kita nak teruskan pengajaran dan pembelajaran dalam konteks tersebut? Ada juga guru yang merupakan satu-satunya guru yang mengajar mata pelajaran tersebut tak nak divaksinkan. Ya, ada yang 2 orang je, dia kebetulan mengajar mata pelajaran tersebut, dua-dua tak nak divaksinkan. Jadi kalau ini berlaku, maknanya ianya akan menjejaskan pengajaran anak-anak kita di sekolah. Sebab itu, untuk demi kepentingan perkhidmatan, maka kita akan ambil tindakan untuk buat masa ini. Kita sedang melihat ya, bagaimana kita boleh bawa keluar guru ini dan tukarkan ke mereka ke tempat-tempat yang lebih sesuai. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Razi menjelaskan, Majlis Keselamatan Negara MKN telah meluluskan permohonan bagi permulaan sesi persekolahan kelas peperiksaan di negeri Kedah. Ini kerana Kedah masih di bawah fasa 1 Pelan Pemulihan Negara. Dalam konteks ini, ada satu kohort yang mana akan menduduki peperiksaan pada akhir bulan Oktober. Jadi kohort ini mereka perlu membuat persediaan, perlu berjumpa dengan guru-guru untuk membuat persediaan akhir. Apabila kita lihat keadaan ini, di mana semua negeri dah berpindah ke fasa 2 sekurang-kurangnya, maknanya tinggal Kedah sahaja, dan kohort ini akan menduduki peperiksaan hujung bulan ini. Maka kita memohon kepada pihak MKN supaya dibenarkan. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke College Vocational Langkawi. Untuk rekod, Langkawi adalah satu-satunya daerah yang diletakkan di bawah fasa 4 PPN di bawah inisiatif Projek Rintis Gelembung Pelancongan. Dalam pada itu, menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Dr. Razi meneruskan tinjauan persediaan sekolah di Pulau Langkawi hari ini untuk pembukaan sesi persekolahan secara bersemuka pada 3 Oktober ini. Beliau meninjau 2 buah sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Kuala Teriang yang mempunyai 635 murid dan SK Kedawang 788 murid termasuk prasekolah. Datuk Dr. Razi turut menekankan, walaupun sekolah belum menerima kehadiran murid pada peringkat awal pengoperasian, pihak pentadbiran perlu membuat persiapan awal untuk memastikan persekitaran sekolah teratur dan selamat sebelum murid kembali belajar secara bersemuka. Tambah beliau, dalam apa jua keadaan, keselamatan murid sentiasa diberi keutamaan. Datuk Dr. Razi turut meninjau tapak pembinaan Dewan Terbuka berbumbung di 2 sekolah berkenaan dan berharap pembinaan yang dijangka bermula pada Disember ini dapat memberi manfaat untuk warga sekolah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan syabas dan tahniah kepada Maryam Muzammir atas kejayaan yang mengharumkan nama negara. Ia selepas anak muda itu meraih 3 pingat emas dalam pertandingan inovasi dan reka cipta antarabangsa Kanada ke-6 di Toronto, Kanada bulan lalu. Ucapan itu dibuat menerusi satu hantaran di Facebooknya pagi tadi. Beliau berkata hasil inovasi murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan Pahang itu tidak hanya mengetepikan 600 peserta lain dari 70 negara, malah menjadikannya pemenang termuda dalam pertandingan itu. Kejayaan Maryam jelasnya turut mendapat perhatian dunia, termasuk siaran rancangan bual bicara terkemuka The Late Late Show with James Corden. Maryam Muzammir, she's an 11-year-old girl in Malaysia. She found a use for a common food waste, seafood shells, and she makes those shells into a new, sustainable, healthy livestock feed. She's 11 years old. Yeah, in Malaysia. Berbangga dengan pencapaian itu, Perdana Menteri turut mendoakan Maryam agar terus menempa lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. 2 murid sekolah antarabangsa Labuan LIS yang juga adik-beradik, Jewel Chiang Xiaoli dan Nathania Chiang Xiaoyin, memenangi cabaran TikTok Malaysia Ekspresi Kemerdekaan 2021 anjuran Kementerian Pendidikan KPM. Pertandingan sempena sambutan Bulan Kebangsaan itu membolehkan Jewel yang merupakan tahun 10 dan Nathania tahun 8 merangkul RM1,500 bagi video TikTok mereka berjudul Malaysia is Where My Heart Is di bawah kategori sekolah antarabangsa.
Pertandingan itu membawa tema Malaysia di Mataku, bertujuan memupuk semangat patriotisme, menghargai kemerdekaan dan kemajuan yang dicapai negara tercinta. Video Jewel dan Nathania berjaya menambat hati juri selepas memaparkan pemandangan indah di Labuan sekaligus mempromosi Labuan ke seluruh Malaysia. Malah kandungan video mereka turut diselang-seli dengan imej rakyat Malaysia, festival kebangsaan dan makanan tradisi. Kriteria penghakiman pertandingan ini termasuklah melihat kreativiti peserta, kandungan dan kemahiran menyunting. Menurut Jewel, Hari Kebangsaan adalah detik terbaik untuk rakyat Malaysia menunjukkan penghargaan kepada negara dan saling bekerjasama demi kebaikan negara. Sayangi Malaysiaku, tanah air. Kembali di Buletin Didik, 3 institusi pengajian tinggi awam di Terengganu yang dijadikan sebagai pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC telah ditutup sepenuhnya. IPTA yang terlibat ialah Universiti Teknologi Mara Cendering, Universiti Malaysia Terengganu dan Institut Perguruan Malaysia Bukit Rakit. Penutupan PKRC itu berikutan pengoperasian semula IPT tidak lama lagi. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu membuka PKRC baru iaitu di Kompleks Sukan Tertutup Gong Badak. Pesakit yang dikuarantin di 3 PKRC IPT yang ditutup akan dipindahkan ke PKRC berkenaan yang boleh memuatkan 1,200 pesakit COVID-19. Pengarah Jabatan Kesihatan Terengganu, Datuk Kasamani Embong berkata, PKRC di Kompleks Sukan Gong Badak mula beroperasi hari ini. Mulai hari ini kita ada 6 PKRC yang akan beroperasi, di mana satunya kita mula beroperasi pada hari ini iaitu PKRC Stadium Tertutup Gong Badak. Di mana pembukaan PKRC Stadium Tertutup Gong Badak ini adalah ekoran daripada penutupan PKRC kita di UMT, di UiTM Cendering dan juga di IPG Sultan Mizan. Beliau berkata demikian di program pemberian vaksin kepada orang asli di Sungai Pergam. Seramai 327 orang asli di penempatan itu menerima suntikan vaksin CanSino. Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat melawat Museum Victoria and Albert di United Kingdom dalam atur cara lawatan baginda di negara itu. Dalam lawatan selama 2 jam bermula 11.30 pagi itu, Seri Paduka berkenan menerima sembah taklimat mengenai museum yang menempatkan khazanah seni dan artifak reka bentuk kreativiti manusia milik Britain berusia 5,000 tahun. Istana Negara menerusi kenyataan di laman Facebook memaklumkan turut mengiringi baginda ialah isteri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Nur Aini Abdul Rahman. Lawatan ke Museum Victoria dan Albert itu adalah antara atur cara lawatan khas yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong ke UK selama 10 hari bermula 17 September lepas. Usai lawatan khas itu, Seri Paduka berdua berkenan beristirahat di London bermula 27 September dan dijadual berangkat pulang ke tanah air pada 23 Oktober. Baik, berusia 131 tahun pada 1 Ogos lalu menjadikan Majlis Pembandaran Klang MPK sebagai pihak berkuasa tempatan PBT tertua di negara ini. Selaras dengan misi menjadikan Bandar Klang sebagai bandaraya diraja, MPK sentiasa berusaha membangunkan bandar itu tanpa melupakan warisan dan sejarah. Susulan itu, ia melancarkan 3 siri webinar membincangkan sejarah warisan Klang. Menurut Yang di-Pertuanya Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin, menjadi tanggungjawab MPK menjaga sejarah dan warisan Bandar Klang ketika membangunkan bandar itu. Tambah beliau, sekiranya sejarah dan peninggalan warisan menjadi teras utama dalam pembangunan Klang, bandar itu akan menjadi peneraju dalam memartabatkan warisan negara. Webinar Sejarah dan Warisan Klang Siri 1 menampilkan barisan panelis, antaranya Fellow Persatuan Sejarah Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdullah Zakaria bin Ghazali. Antara tajuk yang dibentangkan ialah Sejarah Sultan Alauddin
Tun Sulaiman Shah dan Bandar Diraja Kelang di dalam manuskrip Melayu serta masyarakat Cina di Kelang sebelum Perang Dunia Kedua. Siri kedua dan ketiga webinar Sejarah dan Warisan Kelang akan berlangsung pada Oktober dan November ini. MPK turut merancang meneruskan siri webinar ini bertujuan mendidik generasi muda. Yang merupakan Haji Lumuh tu abang kepada Menjadi kelaziman apabila menghampiri musim tuaian padi di utara tanah air, ada sahaja yang direncana bagi mengisi masa terluang. Jom kita imbau kembali cara mengetam padi untuk diproses menjadi emping dan ringgi yang dihasilkan di Kampung Oran, Arau, Perlis. Emping dan ringgi adalah makanan ringan tradisional yang amat dekat dengan keluarga petani, terutama di sebelah utara tanah air. Kedua-duanya dihasilkan dari padi pulut gantung alu yang dahulunya ditanam pada penghujung musim semayan anak padi beras. Kata orang tua-tua, musim tuaian padi pulut itu biasanya jatuh pada musim kemarau yang juga penanda bahawa musim tuaian padi beras sudah dekat. Untuk dibuat ringgi, padi pulut dituai pada usia padi 85 hari, manakala emping tuaiannya berlaku pada usia padi mencecah 100 hari. Begini cara mengetam padi. Dengan menggunakan alatan khas dipanggil renggam, padi pulut itu diketam pada bahagian tangkainya dan ia dilakukan dengan begitu cermat. Cara memegangnya, dua jari iaitu kelingking dan manis berada di bawah bagi memegang renggam, manakala tiga lagi jari masuk rapat ke bahagian pisau. Namun pada hari ini ada yang menggunakan gunting menggantikan renggam kerana sukar untuk mendapatkannya di pasaran tempatan. Aktiviti yang dilakukan secara gotong royong ini benar-benar mengimbau nostalgia zaman kanak-kanak. Sangat-sangat mengimbau nostalgia. Jadi bila buat benda ni bercampur bau lah antara sedih, gembira, semua ada. Gembira sebab dapat kembalikan balik nostalgia dengan mak ayah dulu-dulu. Proses penghasilan emping dan ringgi pula mengambil masa 2 hari. Bermula dengan tuaian di bendang. Seterusnya proses pengasingan padi, iaitu padi yang lebih muda sesuai dibuat ringgi, manakala yang berwarna kekuningan akan dibuat emping. Kemudiannya padi pulut itu dilurut dari tangkainya. Sekali lagi, proses pengasingan padi yang elok dilakukan dengan cara menampi. Ia seterusnya direndam dalam air bagi membuang benda asing sebelum digoreng sehingga meretih dan ditumbuk menggunakan lesung hindi atau tangan. Proses menghasilkan emping dan ringgi hampir sama, cuma perbezaannya daripada segi tekstur dan warnanya sahaja. Tekstur ringgi lebih lembut dan kehijauan, manakala emping agak keras dan lepir. Kelapa muda yang dikukur digaul bersama secubit garam bagi menaikkan rasa berlemak manisnya. Yang kalau sedap tu ringgi lah yang paling sedap. Sebab dengan kalau kata yang hijau tu dengan lembut dia, dengan manis dia. Kalau kata emping tu dia agak keras sikit kan. Walaupun dia manis. Proses ini lazimnya dilakukan secara bergotong royong bersama ahli keluarga terdekat. Besar harapan keluarga agar tradisi ini diteruskan serta tak luput ditelan zaman. Barisan artis terkemuka turut serta menjayakan konsert Global Citizen Live hari ini. Konsert 24 jam itu diadakan setiap tahun untuk meningkatkan kesedaran tentang cabaran global. Antara kemahuan yang disuarakan Global Citizen yang juga sebuah pertubuhan bukan kerajaan, penanaman 1 bilion pokok, penghantaran 2 bilion vaksin ke negara-negara miskin dan pengagihan makanan untuk 41 juta penduduk yang kebuluran. Harapan dan sokongan ini turut disuarakan artis-artis yang membuat persembahan. And next week, the US Congress is taking a vote. It would pass the strongest climate laws in US history and send a strong message and example to leaders and policymakers across the world. Selain komitmen daripada pemimpin dunia, ahli politik, syarikat global dan aktivis yang mengajak orang ramai untuk sama-sama menderma bagi tujuan itu. Antara negara yang sudah pun menyatakan komitmen mereka ialah Amerika Syarikat dan Perancis. Acara turut mendapat sokongan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Lebih 60 artis membuat penampilan termasuk Billie Eilish, Coldplay, BTS, Ed Sheeran, Elton John, Shawn Mendes dan Demi Lovato. Selain New York, Amerika Syarikat, konsert turut dijayakan dari Los Angeles dan Paris, Perancis. Manakala persembahan rakaman dibawakan dari London, Itali dan Korea Selatan. Gula aerosol yang merupakan zarah-zarah halus yang bersaiz kurang daripada 10 mikron dan boleh bergerak jauh untuk beberapa meter di udara sebelum jatuh ke sebarang permukaan.
Aerosol ini boleh kekal berlegar di udara untuk satu tempoh masa yang lebih panjang bergantung kepada aliran udara semasa. Aerosol yang sangat halus juga berukuran lebih kurang dari 5 mikron. Apabila ianya disedut, boleh menembusi ruang pernafasan dan bergerak lebih jauh ke ruang alveolar di paru-paru sehingga boleh menyebabkan radang paru-paru. Manakala zarah aerosol yang berukuran 6 dan kurang dari 10 mikron pula akan melekat pada kerongkong dan cabang trakea pada seseorang. Oleh itu, apa yang harus diingat adalah aerosol serta droplet nuklei ini boleh bergerak beberapa meter jauh di udara bersama aliran angin dan mampu menjangkiti orang ramai yang berada di persekitaran tersebut. Masih di Buletin Didik. Terus kita ke laporan sukan. Dibatalkan pada tahun 2020 akibat penularan wabak COVID-19, saingan berprestij Piala Malaysia kembali menemui peminat bola sepak tanah air. Memasuki edisi ke-100, 4 perlawanan berlangsung malam ini. Antara yang beraksi pasukan yang dianggap sinonim dengan tradisi Piala Malaysia, juara 33 kali Selangor. Juga dinantikan sentuhan jurulatih baru Sabah FC yang juga bekas pengendali berpengalaman skuad kebangsaan Dato' Ong Kim Swee. Mengakhiri cabaran di tangga ke-9 Liga Super musim ini, penampilan Sabah FC di bawah bimbingan Dato' Ong Kim Swee yang menggantikan Kurniawan Dwi Yulianto sememangnya ditunggu, khasnya buat penyokong bola sepak Sabah. Apatah lagi Dato' Kim Swee bukan asing di hati peminat Sabah. Pernah menyarung jersey negeri itu dari 1994 hingga 1998. Tidak meletakkan sebarang target ataupun sasaran yang cukup tinggi. Kita perlu realistik di sini. Dan pada masa yang sama, saya berjanji yang apabila kita berjuang selepas ini, dah pasti ada kelainan dan matlamat kita untuk menjadi lebih baik, terutamanya dalam Liga Super pada tahun 2022. Dato' Kim Swee mengikat perjanjian selama 2 tahun bersama Sabah FC. Pada majlis yang disaksikan Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, Datuk Seri Bung Mohtaradin yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah. Beliau dijangka memulakan tugas rasmi bersama pasukan Sabah 1 Oktober ini. Sabah FC dijadual menentang PJ City malam esok di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. 16 pasukan yang dibahagikan kepada 4 kumpulan pastinya sudah sedia beraksi. 11 daripadanya ialah pasukan Liga Super, selebihnya pasukan Liga Perdana. Kepada penyokong setia Liga Tempatan, sama-sama kita imbas pasukan-pasukan bertanding dan 4 perlawanan yang berlangsung malam ini. Ke perkembangan bola sepak antarabangsa, perlawanan ke-6 Liga Perdana Inggeris malam dan awal pagi tadi menyaksikan 4 pasukan tumpuan Manchester United, Manchester City, Chelsea dan Liverpool turun padang. United dan Chelsea gagal memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri, manakala City ceria ketika Liverpool menarik nafas lega membawa pulang 1 mata. Beraksi di Stamford Bridge, Chelsea tewas menerusi jaringan tunggal City hasil jaringan Gabriel Jesus pada minit ke-53. Nasib sama menimpa Manchester United apabila akur jaringan lewat Aston Villa menerusi Courtney House. Manakala Brentford mencemaskan Liverpool apabila masih mampu bangkit selepas 2 kali ketinggalan. Selepas 6 perlawanan, Liverpool di tangga teratas cuma berkelebihan 1 mata. City, Chelsea dan United pula terus bersaing dengan masing-masing terikat 13 mata. Sementara itu, pada aksi Liga Eredivisie Belanda, Ajax menundukkan Groningen untuk mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 6 perlawanan. Ajax membuka jaringan 5 minit sebelum rehat menerusi tandukan Edson Alvarez. 11 minit pada babak kedua, Ajax mengukuhkan kedudukan hasil jaringan Anthony dan Nusir Mazrui melengkapkan kemenangan Ajax menerusi gol ketiga pada minit ke-81. Gelagat anjing peliharaan meluncur air di California mengakhiri Buletin Didik hari ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.